Admit all. Ini online-nya. Untuk sekejap. Baik. Cikgu cuba untuk admit beberapa orang murid tetapi kurang dapat. Ada yang dah, ada yang belum ni. Aduh. Ada. Ada 9 orang yang dah masuk. Sekejap lagi. Cikgu tunggu lagi. Aduh. Boleh serentak elak masuk tu. Sekejap ya, saya lagi nak masukkan beberapa orang rakan-rakan anda. Dari tadi dah mereka nak minta masuk. Okey, untuk pengetahuan anda semua, murid-murid, okey, semua murid-murid, kelas kita akan dirakam. Okey. Rakaman ini akan saya hantar di dalam Google Classroom. Google Classroom. Nah, saya harap anda buka Google Classroom. Okey. Untuk mendapat lebih banyak maklumat di sana. Bukan saja dalam WhatsApp, dalam Google Classroom juga telah cikgu hantar.
Okey, alhamdulillah kita sekarang ada 14 orang murid sudah masuk di dalam kelas cikgu. Okey. Sepanjang pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, pembelajaran dan pengajaran kita pada hari ini. Cikgu harap anda boleh respon, buka mic anda kalau anda nak respon, buka mic. Kalau tak nak respon, okey, kalau tak nak respon, tutup mic. Mudah saja untuk hari ini, okey. Cikgu tak nak kelas cikgu terlampau senyap. Cikgu nak kamu ada respon. Okey. Apa-apa pun, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Okey, good. Okey, bagaimana dengan cuti kamu? Okey tak? Biasa-biasa je cikgu. Okey. Okey. Ada yang okey. Tapi saya rasa kamu boring duduk rumah. Betul tak? Saya biasa-biasa je. Ya. Sesuai apa lah cikgu. Sepatutnya kita minggu ini kita bersemuka. Namun demikian, okey, berpandukan Kementerian Pendidikan telah menyatakan PDPR kita bermula minggu ini selama 5 minggu. 5 minggu. Okey, selama 5 minggu. Jadi kamu duduk rumah sajalah belajar. Yang paling penting sentiasa alert pada apa kerja yang guru-guru kamu hantar. Bukan daripada saya saja, daripada guru-guru yang lain juga. Okey? Cikgu sentiasa akan menghantar kerja setiap masa untuk kelas anda. Kalau hari ini ada sejarah, cikgu dah hantar awal malam tadi dah cikgu hantar. Okey, cikgu harap anda bersedia. Baiklah. Untuk sejarah hari ini, kita masih pada tajuk zaman air batu akhir. Zaman air batu akhir. Ada beberapa orang murid baru nak masuk. Cikgu cuba nak masukkan mereka. Alhamdulillah, kita ada 19 orang murid di dalam kelas kita sekarang. Baiklah, untuk tajuk ini kita tengok pada muka surat 62. 64 dan 65. 62, 64 dan 65. 62, 64, 65. Okey, 63 tu bukan apa. Kita tak dapat nak buat eksperimen, tak dapat nak buat sesuatu. Kalau kat sekolah tadi, mudah untuk cikgu nak tunjukkan kepada anda. Tapi tak dapat nak lakukan. Jadi 63 tu cikgu skip dahulu. Okey. 63, cikgu skip. Jadi kita tengok pada muka surat 62. Apa kena dengan apa cikgu? Okey. Pertama sekali, garis masa zaman air batu akhir. Garis masa zaman air batu akhir. Okey. Berpandukan garis masa zaman air batu akhir, okey, ia berlaku pada kala Quaterna pada epok Pleistocene dan epok Holocene. Epok Pleistocene dan epok Holocene. Okey. Apa maksud kala Quaterna? Kala Quaterna. Siapa dapat respon? Kita dah belajar 3 minggu yang lalu dah. Kala Quaterna. Tengok balik muka surat 60, bukan 60, 59 ke 58. Dia pada glosari. Kala Quaterna. Tengok balik kala Quaterna. Apa maksud kala Quaterna? Zaman yang memulai 2,5 juta tahun yang lalu. Okey, betul. Epok. Apa maksud epok?
Ipok. Sebunit, Apa maksud ipok? sebunit masa dari Ada siapa boleh jawab? 70 juta Ya? tahun dahulu hingga Ya. Okey, ipok ada maksud dia. Okey, ada dua ipok. Yang pertama ipok Pleistocene dan satu lagi ipok Holocene. Untuk ipok Pleistocene. Okey, ipok Pleistocene bermula 2.5 juta hingga 11,700 tahun dahulu. Okey, dahulu di belakang. Lepas tu untuk ipok Holocene adalah 11,700 tahun dahulu hingga kini. Okey, ada dua ipok. Okey, dua ipok pertama adalah ipok Pleistocene. Okey, satu lagi ipok Holocene. Ipok Pleistocene bermula 2 juta tahun hingga 11,700 tahun dahulu dan ipok yang terbaru adalah ipok Holocene yang bermula 11,700 tahun dahulu hingga sekarang. Okey, hingga sekarang. Apa yang kamu tengok sekarang ni adalah ipok Holocene. Okey, ini adalah tentang garis masa zaman air batu akhir. Okey. Ipok Holocene dan ipok Holocene. Okey, seterusnya. Tengok, apakah haiwan yang wujud pada zaman air batu akhir? Okey, ini adalah haiwan yang wujud pada zaman tersebut. Okey, pertama adalah harimau bertaring lengkung. Seterusnya adalah mammoth. Dan seterusnya adalah sloth. Ini adalah haiwan utama pada zaman tersebut. Ada lagi haiwan-haiwan lain. Okey, soalan saya. Adakah dinosaur pada zaman air batu itu wujud? Ada sesiapa nak jawab? Dinosaur. Cicak besar. tak Wujud. Tak. tak wujud. Kenapa tidak? Wujud. Kenapa tidak? Sebab masa tu zaman air batu. Ya. Okey, sebenarnya dinosaur, untuk pengetahuan anda, dinosaur ni bermaksud cicak besar. Dinosaur bermaksud cicak besar dalam bahasa Greek. Okey, dinosaur tak boleh hidup di zaman tersebut disebabkan zaman air batu sangat-sangat sejuk. Sangat sejuk. Jadi haiwan-haiwan yang ditunjukkan di dalam gambar ni, yang boleh hidup disebabkan mereka berbulu tebal. Tambah lagi mereka adalah berdarah panas. Berdarah panas. Mereka adalah golongan mamalia yang wujud di muka bumi ini. Mamalia yang wujud di muka bumi ini. Ini adalah untuk haiwan-haiwan. Baiklah. Ada satu wayang ke? Ada satu kartun ke? Saya rasa ada. Tiga watak haiwan ini disatukan. Apakah kartun tersebut? Saya pun lupa. Saya tengok tapi lupa nama. Saya langsung Dia ada harimau. Betul, Ice Egg. Dia ada harimau, lepas tu gajah tu, lepas tu sloth. Sloth tu yang paling teruk. Okey, ada tiga. Betul. Okey. Ini adalah haiwan. Kenapa mereka boleh hidup di zaman tersebut? Disebabkan mereka berbulu tebal. Okey. Adakah mereka bertiga ini, tiga ekor ni, wujud sekarang ini? Tak. Ya, betul.
Tidak, mereka tidak wujud lagi sekarang ini. Mereka tidak wujud lagi. Okey, mereka tidak wujud sebab ada sebab dia. Nanti kita tengok. Baiklah, kita teruskan. Okey, kita tengok pada muka surat 64 dan 65. Perubahan zaman air batu akhir. Perubahan zaman air batu akhir. Muka surat 64. Ada cikgu pusing-pusing kan tu. 64 dan 65. Perubahan zaman air batu akhir. Pada zaman air batu akhir, berlaku beberapa perubahan suhu. Suhu dunia, okey, meningkat dan berlaku kecairan air batu. Okey, perubahan ini telah memberikan kesan yang besar terhadap bentuk fizikal dan hidupan bumi sekarang ini. Okey, kita tengok pada perubahan dahulu. Perubahan. Okey, peningkatan suhu telah membawa perubahan kepada bentuk muka bumi. Tengok bentuk muka bumi kita. Okey, ini adalah bentuk muka bumi kita sekarang. Bukan sekarang, maksud cikgu pada zaman tersebut. Apabila berlaku perubahan, ini yang berlaku. Pertama sekali kamu tengok pada perubahan bentuk muka bumi. Okey, yang pertama sekali adalah suhu. Suhu bumi meningkat. Okey, ais mula mencair. Okey, ais mula mencair. Air melimpah ke kawasan rendah sehingga membentuk tasik dan laut. Okey, suhu meningkat. Ais mula mencair. Okey, air melimpah ke kawasan rendah sehingga membentuk tasik dan laut. Okey. Maksudnya di sini, okey, ais yang di atas kawasan tinggi ni, di atas gunung ataupun bukit, ais apabila suhu semakin meningkat, okey, ais di gunung ataupun bukit ini mencair menjadi air. Mencair menjadi air. Jadi air itu akan turun ke bumi, turun ke bawah, ke kawasan rendah. Ini kawasan rendah. Okey, turun ke bawah. Menjadi air itu berkumpul dan menjadi tasik dan laut. Okey, tasik dan laut. Ais di kawasan yang tinggi, okey, cair, airnya turun ke kawasan rendah, okey, dan berlakunya kejadian tasik dan laut di kawasan ni. Ni. Mengalir air, mengalir. Okey, dari tasik mengalir ke laut. Okey, seterusnya kita tengok pada iklim pada waktu tersebut. Iklim perubahan daripada terlalu sejuk. Tadi zaman air batu akhir, terlalu sejuk. Sebelum ini cikgu dah beritahu. Okey, bumi waktu itu di bawah negatif 100 darjah Celsius suhu dia. Okey, dari terlalu sejuk kepada sederhana sejuk. Okey, perubahan iklim disebabkan oleh sinaran matahari dan pemanasan bumi. Okey, sinaran matahari tambah dengan pemanasan bumi menyebabkan ais di kawasan tinggi menjadi cair dan airnya melimpah ke kawasan rendah. Okey, seterusnya kita tengok pada rupa bentuk fizikal bumi. Perubahan bentuk fizikal bumi, okey, perubahan bentuk fizikal bumi, paras air laut meningkat sehingga 100 meter. Okey, disebabkan ais di kawasan tinggi mencair dan airnya turun Hello?
Okey, paras air semakin naik. Paras air semakin naik. Okey. Jadi paras air semakin naik. Leka. Boleh tengok lagi? Dapat perhatikan apa yang tu present? Dapat. Dapat. Alhamdulillah. Bagus. Okey. Sekali lagi. Rupa bentuk bumi, fizikal bumi. Okey. Berubah apabila fizikal ini berlaku macam ni. Okey. Air di atas ni mencair, ais mencair. Air turun ke menjadi tasik. Dari tasik air mengalir ke laut. Okey. Menjadi paras air semakin meningkat. Semakin meningkat. Jadi apabila meningkat sehingga 100 meter, air laut menenggelamkan kawasan daratan. Kawasan daratan. Okey, kita tengok lagi. Seterusnya, muka surat 65. Muka surat 65. Okey, kesan. Okey, kesan. Peningkatan suhu juga telah memberi kesan kepada bentuk muka bumi. Kehidupan manusia dan haiwan pada zaman tersebut. Okey. Kehidupan manusia dan haiwan pada zaman tersebut. Okey, ada 3 perkara yang perlu kamu tahu. Okey, pertama bentuk fizikal bumi. Bentuk fizikal bumi pada waktu itu, okey, berlaku pembentukan tasik air tawar. Okey. Dan aliran air sungai juga berubah. Dari tasik mengalir. Tengok pada gunung kat belakang tu. Okey, ais di atas tu semakin kurang disebabkan suhu semakin meningkat. Okey, ais mencair. Okey, airnya pun turun ke kawasan rendah menjadi tasik, dan dari tasik air mengalir ke laut, menyebabkan paras air laut semakin meningkat. Seterusnya, kepupusan haiwan. Kepupusan berlaku akibat perubahan suhu. Okey, haiwan seperti harimau bertaring lengkung dan mammoth telah pupus. Okey, kenapa haiwan-haiwan ini pupus? Siapa boleh jawab? Sebab mereka tak tahan dengan cuaca panas. Ya, betul. Pertama, haiwan-haiwan ini, kan cikgu katakan tadi, haiwan-haiwan ini berbulu tebal. Apabila suhu semakin meningkat. Apabila suhu semakin meningkat, okey. Apabila suhu semakin meningkat, mereka sangat panas sebab bulu mereka tu, Apabila bulu semakin tebal, okey, ia menyebabkan mereka kepanasan dan menyebabkan mereka haiwan-haiwan ini mati. Tapi sloth dan pupus. Okey. Slow. Dah cara cikgu besar ni. Sloth. Sloth. Okey. Sloth tu ya samalah sekali. Sebab haiwan-haiwan ini berbulu tebal sebenarnya, Okey, apabila haiwan-haiwan ini berbulu tebal, mereka rasa sangat panas. Tambah lagi, okey, mereka dilahirkan untuk hidup di kawasan sejuk saja. Jadi mereka tak dapat untuk hidup di kawasan panas. Oleh sebab itu mereka
haiwan-haiwan pada zaman air batu tu bukan saja mammoth, bukan saja harimau bertaring lengkung, bukan saja sloth, okey. Ada lagi haiwan-haiwan lain yang tak dinyatakan, okey, telah pupus, telah mati dan tidak ditemui sampai sekarang ini. Okey. Baiklah, kita tengok pada yang ketiga. Ini adalah perubahan yang betul-betul berubah, iaitu penempatan manusia. Manusia bergerak keluar ke kawasan yang lebih panas. Manusia bergerak ke kawasan yang lebih panas. Okey, apabila manusia bergerak ke kawasan yang lebih panas, mereka mencari tempat untuk membina penempatan. Okey, manusia zaman air batu dahulu, okey, mereka menggunakan pakaian yang tebal-tebal. Okey, sekarang berubah. Okey, pakaian mereka ala kadar saja. Ni tengok. Nasib mereka tak berbaju. Kalau mereka tak berbaju, lagilah. Okey. Untuk manusia, manusia lebih suka keadaan yang panas supaya mereka untuk bergerak berbanding ya Jijan hitam. Tak jadi masalah manusia berkulit hitam disebabkan panas matahari. Tak boleh masalah. Okey. Baiklah. Di kawasan panas, apabila kawasan panas, mereka lebih sesuai hidup disebabkan mereka senang untuk mencari makanan. Berbanding kawasan yang sejuk. Jika di kawasan yang sejuk, mereka susah untuk mencari makanan. Jadi, mereka tak dapat keluar daripada penempatan mereka. Jika cuaca dah panas, mula panas, mereka boleh keluar. Okey, jika mereka, contoh jika mereka di kawasan yang sejuk, manusia tidak boleh bergerak terlampau jauh. Mereka bergerak dalam kumpulan, berhenti-berhenti walaupun mereka boleh bergerak ke mana-mana, tapi tak boleh bergerak terlampau jauh. Okey, jika mereka bergerak juga, perlu dalam kumpulan. Tetapi sekarang, apabila suhu meningkat, okey, ada air juga, okey, membuat manusia berani untuk keluar dan bergerak lebih jauh lagi dan membina penempatan mereka. Penempatan. Ini yang berlaku kepada manusia sekarang. Sampai sekarang kita, cikgu saya nampak dekat gunung ada haiwan. Ya ke? Ada haiwan ke? Cikgu tak nampak sangat ni. Ada haiwan ke kat gunung tu? Tulang. Tulang haiwan. Betul ke Damia? Ada tulang? Ya ke? Ya. Tak juga perasan. Oh, okey. Satu pembaruan. Baru cikgu tahu ada tulang kat belakang ni. Kat belakang ni ke? Ni ke? Ya. Oh. Okey. Berpandukan apa yang telah cikgu sampaikan tadi. Okey, apa yang kamu perolehi sekarang? Ada siapa-siapa yang boleh beri cikgu pendapat? Mana lebih baik lagi? Adakah suhu zaman air batu ataupun berubahnya zaman tersebut? Mana lebih elok lagi? Apakah zaman? Mana yang lebih elok lagi? Adakah zaman air batu? Okey. Zaman air batu, zaman ais ataupun zaman sekarang? Adakah kamu mahu hidup di zaman air batu? Sekarang. Okey, ada yang kata tidak. Okey, bagus. Ada yang kata tidak, ya. Okey, kalau cikgu tak suka zaman air sejuk.
Tapi kalau panas memanglah cikgu suka sejuk. Okey, baiklah. Oleh kerana masa kita dah pun pukul 1. Terima kasih kepada semua murid. Okey. Terima kasih kepada semua murid yang hadir. Okey, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, sekejap. Pada minggu ni kenapa cikgu ambil hari ni? Sebab semalam sepatutnya semalam kelas kita kan. Sepatutnya kelas kita semalam. Okey, tapi cikgu ada hal sikit, jadi cikgu buat offline untuk semalam. Jadi cikgu ambil untuk hari ini. Okey. Pada minggu hadapan kita masuk hari Isnin minggu hadapan kita balik kepada kelas online seperti biasa pada hari Isnin. Okey kelas? Okey. Boleh? Okey, cikgu. Okey, cikgu. Okey. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. 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 Bye semua. Bye Damia, bye Putri, bye Alif, bye Afiq. Imanina, bye Zahid. Oh. Bye Akil, bye Rafia.